InsyaAllah. Kita mulakan kuliah maghrib pada malam ini yang kita sama-sama membaca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabi ridwan sya'ulahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah saraqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad ma min muttaqin wa qadad mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tutup kipas kipas terbang muka surat kitab. Qala Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil azim. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang beriman ilmu di kalangan kamu akan beberapa darjat. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikenaki oleh Allah taala akan kebajikan, saya diberikan kepahaman di dalam agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wa iltifa wal ifadatu istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi was sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang dihormati, bismillahkan Fadil tuan-tuan imam, turunnya bismillahkan Fadil tuan-tuan Bilal, Tuan Siap, seluruhnya pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah kerana dengan izin Allah sekali lagi kita dapat sama pada malam ini. Sebulan sekali ya kuliah kita. InsyaAllah malam ni kita sambung kitab bimbingan mukminin ataupun dalam masalahnya mau'izatul mukminin. Mau'izah maknanya peringatan kepada orang beriman. Asalnya mau'izah peringatan, tapi diletak dalam terjemahannya bimbingan. Tuan-tuan kena fahamlah, dia sebut bimbingan mukmin itulah kitabnya, asalnya mau'izatul mukminin. Mana mau'izah peringatan, bukan bimbingan, tapi diterjemahkan dengan bimbingan. Baik. So malam ni kita lihat kepada fadilatul ta'lim, keutamaan menuntut mengajar, keutamaan mengajar ataupun kelebihan mengajar. Kelebihan mengajar iaitulah minal ayah, itulah daripada ayat Quran. Yang pertama, qauluhu azza wa jal, itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, liyunziru qaumahum
iza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Surah At-Taubah 122. Dia sambungan daripada ayat yang belakang lah, dalam fadilat belajar tu. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqahuna fid din. Dia sambunglah. Wa yunziru qaumahum, disambung kat sini. Kalau ayat sebelum ini berkenaan kelebihan ilmu, kelebihan belajar. Jadi ayat yang mana dalam dua ayat ni ada dua benda lah. Pertama dia suruh belajar, yang kedua dia suruh mengajar. Bila sampai pada ayat wal yunziru qaumahum, mana dah suruh mengajar lah tu. Maksudnya memberi peringatan. Nazara, nun zai ra, nazara liyunziru qaumahum, supaya kamu dapat memberi peringatan kepada kaum kamu. Iza raja'u ilaihim, apabila mereka kembali kepada kamu. Ta'allahum yahzarun, mudah-mudahan kamu berjaga-jagalah, hazar. Mudah-mudahan kamu berjaga ataupun mengambil peringatan. Jadi wal muradu huwa at-ta'lim wal irsyad. Jadi maksud dengan ayat tadi ila ta'lim. Ta'lim maknanya mengajar, wal irsyad, dan juga memberi peringatan, memberi petunjuk, hidayah. Walaupun hidayah sebenar itu daripada Allah, hidayah sebenar daripada Allah Ta'ala, cuma kita usahalah untuk memberi hidayah. Kerana hidayah ni ada 5 kan, ada 5 hidayah sebut dalam tafsir kan. Ada 5 hidayah. Pertama, hidayah ilhamul fitri, kan, hidayah ilhamul fitri, mana hidayah ilham secara fitrah, ilham secara fitrah. Hidayah pertama. Maksud hidayah fitrah ini maknanya semula jadilah. Semula jadi maknanya kalau bayi itu semula jadi dia, kalau dia lapar dia nakkan susu lah. Dia nakkan susu, mana keinginan dia itu nakkan susu lah, ataupun nak dia ambil perhatian oleh ibu dia, mak dia yang menjaga. Maka dia pun menangis, sama ada menangis slow atau menangis kuat. Kan? Mana kalau digigit semut tu menangis dia kuat lah. Kalau tak gigit semut, nangisnya tak adalah kuat sangat. Tapi jangan bapak dia menangis sudah. Bapak mengengit. Dia mengengit nak lain tu. Macam tu. Jadi bayi dia mendapat ilham, semula jadilah. Itu ilhamul fitri kan. Kemudian ada hidayatul hawas. Hidayatul hawas ni makna hidayah panca indera. Hidayah panca indera. Maknanya bila maknanya lahir saja, kan? Mana lahir saja ataupun membesar, maknanya maknanya boleh berjalan lah. Bagi yang contohnya binatang, binatang ni dia lahir je boleh berjalan. Berbeza dengan manusia lah. Manusia kalau lahir tak boleh jalan lagi, kan? Dia asyik terbaring macam tu lah, budak kan, budak kecil. Jadi mak ayah yang menguruskan dia. Bila sampai besar pula boleh bertatih, jalan tatuh, berjalan jatuh dan sebagainya. Lepas tu naik walker lah, kan? Naik walker barulah boleh berjalan perlahan dan sebagainya, barulah. Jadi berbeza dengan binatang lah. Binatang lain, dia lahir dah boleh berenang, lahir dia dah boleh melompat, lahir dah boleh berjalan. Perbezaan kita lah dengan binatang. Kemudian hidayatul apa lagi? Hidayatul hawas. Kemudian hidayatul din, hidayah agama. Hidayah agama. Sebelum tu hidayatul fikri. Hidayatul fikri hidayah pemikiran. Cuma hidayatul fikri ini berbeza dengan hidayatul din. Kita tak cukup hanya ada hidayatul fitri. Hidayatul fitri ini, sebab hidayatul fitri ini selalu silap. Hidayah pemikiran ini selalu silap.
Contoh yang paling mudah, kita berjalan di tempat yang gesang, daripada jauh kita nampak macam ada air. Bila sampai ke situ, tak ada air. Itu hidayatul hidayah fikri, pemikiran kita, ataupun hidayatul aqli, dia akal. Mana akal ni tak cukup. Memang akal penting dalam kehidupan kita. Dalam Quran pun banyak perkataan, apalah ta'qilun, kenapa kamu tidak berfikir, berakal, kan? Apalah tatafakkarun. Tetapi akal tidak cukup kecuali dengan ada hidayatul din, hidayah agama. Dengan hidayah agama lah maka kita dapat memilih, kan, halal dan haram. Kalau tidak kan kita main lontung je lah. Mana asas sesuai pemikiran kita, kita ikut je. Walaupun benda tu bercanggah dengan agama. Sedangkan agama kata tak boleh. Bila agama kata tak boleh, haram, tak haram. Jangan kau fikir kenapa haram lah Ustaz. Babi tu haram, kenapa haram? Nampak Cina makan okey je. Nampak Cina makan okey pun tak ada masalah. Kan? Dah Allah Ta'ala kata haram, agama kata haram, haram je lah. Tak payah fikir tanya sangat, banyak sangat tanya. Orang yang berzina, maka hendaklah dirotan sebanyak 100 kali rotan. Bagi yang belum berkahwin. Yang telah berkahwin, maka hendaklah direjam sampai mati. Betul tak? Kenapa perlu rejam Ustaz sampai mati? Rotan sikit kan dah. Bukan kata memalukan dia kan? Memalukan dia lah, macam-macam alasan lah. Bukankah orang kata mengundang Allah Ta'ala ni zalim lah, macam-macam lah. Alasannya dah peraturan macam tu, dah Quran kata macam tu, dah ulama kata macam tu, ikut je lah. Setiap perkara tu adalah rahmat je, hikmah di sebalik yang kita tak nampak. Macam tu. Boleh tuan Kemudian yang kelima, iaitulah hidayatul al-ma'unah. Hidayatul ma'unah ila ta'ah, makna bantuan, pertolongan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Hidayatul ma'unah, bukan kumpulan ma'unah tu. Dulu pernah dengar kan kumpulan ma'unah. Kumpulan ma'unah yang dia ambil senjata tu lah, dia rampas senjata, tahu banyak rata rampas kan. Dah harinya nak tangkap tu tak macam tu, kumpulan ma'unah. So apa makna ma'unah? Ma'unah bantuan, ma'unah kan, ma'unah bantuan ataupun pertolongan. Baik. Jadi dalam Quran tadi sebut liyunziru qaumahum, supaya kamu dapat memberi peringatan kepada kaum mereka, kepada kaum kamu. Iza rajau ilahi, apabila mereka kembali pada kamu. Maksudnya setelah mereka kembali peperangan, jadi maknanya kita tak perlu pergi semua pergi perang. Maknanya separuh kena tinggal, kena tinggal untuk menuntut ilmu, belajar dan sebagainya. Tapi kalau sengaja buat alasan, kan, sengaja buat alasan, sedangkan dia tak ada kerja pun, nak kata nuntut ilmu pun tak nuntut ilmu, melanguk kudu kilir je. Betul tak? Melanguk kudu kilir, nuntut ilmu tak ada, sengaja tak nak pergi perang. Sedangkan Al-Quran suruh pergi perang, Nabi kata suruh pergi perang, tapi tak nak pergi perang, takut. Jadi akhirnya sudah tentu mereka akan mendapat balasan lah. Kalau sebut Al-Quran tu balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana berjihad, kerana Allah Ta'ala pun ada perintah berjihad. Ada masa perlu berjihad, kena pergi berjihad. Jadi Al-Quran ni kata, jadi tak perlu semua pergi perang, sebahagian pergi untuk ilmu. Supaya apa? Sebahagian untuk ilmu, supaya nanti bila orang yang balik perang, dapat kita ajar, dapat beri peringatan kepada mereka. La'allahum yahzarun, supaya mereka itu berjaga-jaga ataupun menerima peringatan daripada Allah Ta'ala. Jadi maksud dengan ayat tadi, al-muradu huwa at-ta'lim. Maksud dengan ayat ini, ayat surah At-Taubah 122 ni, maksudnya ta'lim, mengajar kan. Yalah, mengajar ni macam-macam lah. Cikgu mengajar, ustaz mengajar, guru mengajar kan, pensyarah pun mengajar kan. Banyak istilah-istilah untuk mengajar ni. Surah Tadika pun mengajar kan, macam tu. Semua mengajar.
Sama ada pengajar tu secara formal ataupun tak formal. Ajar juga lah. Walaupun tepi jalan sekalipun. Ada orang ngajar kita, kita minta pandangan dia macam mana. Pandangan kawan kita pun ajarlah kita. Tepi jalan je borak. Mengajar juga tu. Mengajar juga. Mana dia kira guru pada kita. Guru. Asal saja kata orang itu ada ajar sesuatu pada kita, maka kita anggap dia sebagai guru. Walaupun sikit benda dia ajar tu. Walaupun sikit. Pernah dengar kan kisah Imam Hanafi? Imam Hanafi ini imam mazhab. Imam mazhab yang pertama Imam Hanafi. Kemudian Imam Maliki. Ikut dia punya ranking lah. Okey, Imam Hanafi lahir pada tahun 80 Hijrah. Kemudian Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijrah. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah. 150. Kemudian Imam Hambali. Imam Hambali lahir pada tahun 164 Hijrah. Kan? Mana 4 imam tu dulu. Lepas tu baru lahir Imam Bukhari. Imam Bukhari lahir pada tahun 196 Hijrah. 196. Imam Hambali 164. Berapa jauh jarak tu antara Imam Hambali dengan Imam Bukhari. Apalagi kalau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir tahun 93. Tuan-tuan, tahun 150 Hijrah. Imam Hambali 164. Imam Bukhari 196 Hijrah. Imam Muslim 202 Hijrah. Imam Abu Dawud 202 Hijrah. Imam Tirmizi 209 Hijrah. So siapa lahir dulu? Imam Hanafi dulu. Kan? Lepas tu baru Imam Malik. Lepas tu baru Imam Syafi'i. Maknanya Imam Malik berguru dengan Imam Hanafi. Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Kemudian Hambali berguru dengan Imam Syafi'i. Macam tu. Lepas tu barulah muncul pula Imam Bukhari. Imam Bukhari dalam kemudian. Jadi ada orang kata tak payah ikutlah mazhab-mazhab ni, buat apa ikut? Ikut Imam Bukhari jugaklah. Ikut je ada sahih Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya. Tak payah dah ikut Imam Syafi'i. Tak perlu nak mazhab-mazhab ni, buat apa mazhab? Usah aja kata kan. Dia tak tahu siapa lahir dulu. Dia tak tahu siapa lahir dulu. Imam Syafi'i lahir dulu. Kemudian baru Imam Bukhari. Imam Bukhari jauh ke belakang lagi. Jadi tak boleh kita nak menafikan Imam Syafi'i. Ada orang kata tak perlu nak mazhab, hanya cukup Imam Bukhari je, dia sahih dah cukup dah. Aku pegang hanya asal sahih aja, tak sahih tak payah pegang. Tak betul lah pemikiran macam tu. Siapa lahir dulu? Takkanlah Imam Syafi'i tak jumpa hadis-hadis. Semua hadis yang dibukukan oleh Imam Bukhari. Takkanlah kata Imam Hambali tak jumpa hadis-hadis yang dibukukan oleh Imam Muslim sebagainya. Sedangkan mereka lahir dulu. Betul tuan? Betul tak? Baik. Jadi Imam Hambali, Imam Hanafi ni tuan-tuan, satu hari dia mengajar kat Masjid Kufah. Satu hari dia mengajar kat Masjid Kufah. Ketika dia mengajar tadi, tiba-tiba datanglah seorang lelaki. Seorang lelaki lah. Dan dia lelaki tu Yahudi. Yahudi tentu tak bagi salam lah kan. Jadi dia masuk ke masjid Imam Hanafi itu. Maka tiba-tiba Imam Hanafi bangun untuk memberi penghormatan kepada lelaki Yahudi yang masuk tadi. Kan? Ya tuan, dia kata, apa? Ada masalah apa? Maka Yahudi itu kata, saya sebenarnya ada datang ke kedai tuan tadi. Imam Hanafi ni, dia walaupun dia mengajar, tapi dia ada kedai. Dia orang businessman lah tuan. Orang berniaga. Istilah kita orang berniaga. Maka lelaki itu kata, saya ada singgah ke kedai tuan tadi, saya ada nak beli kain kat kedai tuan. Tapi kain tu harga dia agak mahal. Saya minta kurang kepada yang jaga kedai tuan tadi. Pekerja tuan lah. Tak kurang, tapi dia tak bagi wang. Itu sebabnya saya datang dengan jumpa tuan ni. Dengan tujuan nak minta kurang dengan tuan lah tentang kain yang dijual itu.
Maka Imam Hanafi kata, oh okey, tak apa. Tak apa, tuan balik dulu, pergi kat kedai saya tu. Saya dah habis ngajar kan, saya pergi sana balik. Saya datang sana. Tuan tunggu kat kedai. Gitu kan. Maka di kalangan kata anak murid kepada Imam Hanafi, mereka pun tercengang ataupun terkejut. Mereka pun tanyalah kepada Imam Hanafi, ya Syekh, dia kata, ya Tuan Guru, bukankah itu seorang Yahudi? Kenapa Tuan bangun? Kan? Kenapa Tuan bangun untuk beri penghormatan pada dia? Kamu tak tahu kisah dia, kata Imam Hanafi. Sebenarnya dulu aku ada masalah berkenaan hukum. Berkenaan hukum tentang umur balik seekor anjing, gitu. Bilakah umur balik seekor anjing? Jadi aku banyak rujuk kitab, tanya orang sana, tanya orang sini, tanya ulama sana, ulama sini sebagainya. Mereka semua tak boleh nak bagi jawapan. Lalu satu hari saya pun lalu ke satu tempat perkampungan Yahudi. Maka aku nampak seorang Yahudi itu dia ada banyak anjing. Dia ada banyak anjing. Maka saya singgahlah tempat dia. Setelah singgah tempat dia, maka pun saya tanyalah kepada Yahudi itu. Dia kata, ya tuan, dia kata, bilakah tempoh balik seekor anjing, gitu. Maka Yahudi kata, jawapannya ialah apabila anjing itu kencing berdiri. Apabila anjing itu kencing berdiri, maka itulah umur balik seekor anjing. Betulkah? Ya, dia kata. Kalau macam tu tuan, terima kasihlah, dia kata. Sebab saya banyak tanya orang, tapi orang tak boleh jawab. Jadi akhirnya tuan yang boleh jawab, dia kata. Saya ucapkan terima kasih. Jadi Imam Hanafi menganggap Yahudi itu sebagai guru dia. Walaupun ilmu yang dikongsi itu tak banyak pun, sikit ilmu yang dikongsinya, tetapi Imam Hanafi menganggap dia sebagai guru dia, walaupun dia seorang Yahudi itu kan. Bila dah habis daripada belajar, maka Imam Hanafi pun pergilah kat kedai dia. Dia tengok Yahudi itu masih menunggu dia di kedai lah, macam tu. Maka akhirnya kan setelah ada perbincangan tadi, maka akhirnya Imam Hanafi pun bagilah permintaan apa kain yang dia nak tadi. Maka diberikan kurang akan bayarannya. Kemudian selepas daripada tadi tuan, Yahudi tadi tuan, dia kata, saya ucap terima kasih lah kerana dah bagi harga yang murah kepada kain ini. Sebenarnya saya memang berhajat pada kain ini. Kemudian saya nak tanya, tadi tuan tengah buat apa? Dia kata, kat masjid tadi tuan tengah buat apa? Sebenarnya saya tengah mengajar. Memanglah saya ada kelas mengajar, kan? Jadi saya bagilah ilmu pada siapa yang nak ilmu. Memang saya ada kelas lah macam tu, macam kelas bulanan, kelas harian dan sebagainya. Kalau macam tu tuan, tak apa, nanti saya nak ikut tuan belajar, dia kata. Dia kata, saya nak ikut tuan belajar. Nanti kau Yahudi je tau. Tak apalah, dia kata. Nanti tuan cakaplah kepada anak buah tuan, saya datang ni untuk nak dengar-dengar je. Maka akhirnya dibenarkanlah kepada Yahudi tadi untuk belajar, mengajar. Belajarlah, dengarlah pengajian tadi kemudiannya. Itulah kisah itu kan. Jadi maknanya sesiapa saja di kalangan kita ni yang ada share ilmu, berkongsi ilmu, maka kita anggap dia sebagai guru dia. Kita anggap dia guru kita, walaupun sikit ilmu. Apalagi kalau dia bagi tu banyak pula ilmu dia. Setiap minggu pula dia datang mengajar, setiap bulan pula dia mengajar kuliah, kan? So kita kena menghormatilah guru kita. Walaupun guru tu kadang tak minta pun dihormati, bisa nyungi. Lagi tugas kita sebagai anak murid kena hormati. Dan kat situlah sebenarnya tuan-tuan keberkatan ilmu tu. Keberkatan ilmu. Sebab banyak orang yang belajar, ada yang jenis orang tak hormat guru dia. Dia tak hormat guru dia. Bila tak hormat tu, akhirnya tidak ada keberatan pada ilmu dia. Bila tak ada keberatan pada ilmu, maka tak jadilah. Dia tak jadi orang. Tu yang tak jadi orang tu.
Jadilah habau nama. Lagilah habau. Baik. Dan waqala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, dia kata wa is akhazallahu misaqal ladzina utul kitab litubayyinannahu linnas wala taktumunahu. Surah Al-Imran. Dan ingatlah ketika Allah Taala mengambil perjanjian. Misaq ni perjanjian. Wa iz akhazallahu misaqal ladzina utul kitab. Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala mengambil perjanjian dengan orang-orang yang diberikan pada mereka itu akan Alkitab, litubayyinahu linnas, supaya mereka itu memberikan penerangan, penjelasan kepada manusia. Kemudian wala taktumunah, dan janganlah kamu menyembunyikan ilmu. Wa huwa ijabul ta'lim. Jadi ayat ini merupakan ayat menyatakan tentang wajib mengajar, wajib li ta'lim, wajib mengajar. Di samping itu pula nak beritahu pada kita, jangan kita sembunyikan ilmu. Jangan sembunyikan ilmu. Wala taktumunah. Kan ilmu ni sebenarnya ialah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana ilmu ni milik Allah Taala, sebaik-baiknya kita share lah, kita kongsilah kepada orang lain. Bagaimana kalau mengambil upah mengajar, tuan-tuan? Ustaz, kalau mengambil upah mengajar boleh tak? Boleh je, tak ada masalah. Tak ada masalah pun kalau kita mengambil upah mengajar. Walaupun ada hadis melarang daripada mengambil upah, tapi ada hadis lain menyatakan boleh juga mengambil upah. Sebaik-baik upah ialah upah kamu mengajar Quran. Mengajar Quran lah boleh kita mengambil upah. Tapi jangan melampau lah, tekan habis. Sebenarnya apa? Sejam mengajar contohnya, sejam contohnya 5,000. Bercakap sejam 5,000. Betul tak? Dia demand masa tu kan, macam tu. Kan ada separuh tu demand. Letak harga, kalau tak ada 5,000 tak boleh panggil lah. Misi letak 5,000 kan, transfer lah akaun 5,000, insyaAllah kita sampai. Betul tak? Macam tu. Mana meletakkan harga lah macam tu. Ni pun masalah jugalah. Kadang jadi isu juga berkenaan harga ni. Tuan, jadi isu kerana sensitif tuan, berkenaan dengan benda macam ni tuan. Bayaran-bayaran pada penceramah kan, bayaran pada yang mengajar dan sebagainya. Kalau ikut dulu kan Tok Guru dulu tuan, Tok Guru dulu mengajar tak ada minta apa pun, tak ada. Cuba tuan lihat Tok Guru mengajar di pondok kan, buat pondok ni. Ada tak dia minta bayaran? Tak ada. Percuma lah, free of charge. Cuma yang bayar tu tentang duit makan, duit asrama. Betul tak? Duit asrama, duit kitab. Betul lah, macam tu. Dari segi bayaran tak ada minta pun, tunggu tak minta. Tapi kalau jangan mengaji universiti tu kan. Universiti jangan. 1 sem berapa ribu kan. Tengok kos pula. Tengok kos. Tapi kalau hanya setakat macam kos pengajian Islam ni, paling tidak pun 1 sem dalam 2,000 lebih kan, ada yang 3,000 kan 1 sem. Kena pula 8 sem. 8 sem darab je lah, 4 tahun mengaji baru dapat ijazah. Itu belum sambung dengan master lagi, itu belum buat PhD lagi dan sebagainya. Macam tu. Tapi kalau mengaji pondok tak ada lah, tak ada keluar duit kan. Duit pun hanya sekadar beli kitab. Beli kitab, kemudian buat pondok sikit kan, keluarkan duit buat pondok, lepas tu makan, dia makan macam tu. Mungkin ada iuran-iuran tertentu lah yang dikenakan, tak adalah banyak. Masak sendiri, makan sendiri, semua sendiri. Itu jadi jimat lah. Berbeza lah kalau kita mengaji universiti. Sebab kalau mengaji universiti ni paling tidak pun mesti ada penaja. Mesti ada penaja, mesti ada orang kata buat pinjaman. Malah kalau kita mengaji di Mesir ke, mengaji di mana-manalah di Mesir ataupun di Maghribi dan sebagainya, semua mahal. Jordan lagi mahal pula kan? Jordan lagi mahal pula dia punya kos dia. Jordan ni lagi mahal sebab dia punya mata wang lagi tinggi. Mana kalau tempat-tempat yang mata wang lagi tinggi tuan-tuan, dia akan kosnya lagi mahal. Pengajian dia berbanding dengan negara-negara yang kosnya kurang mata wang dia.
Jadi kita kembali pada ayat tadi, wa iz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab litubayyinannahu linnas wa la taktumunah. Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala mengambil perjanjian dengan orang-orang yang dikurniakan ataupun diberikan akan Alkitab, hendaklah kamu memberikan penerangan, penjelasan kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikan ilmu. Ilmu jangan disembunyikan. Sebaiknya kita kongsilah, share ilmu kita. Orang yang tok guru yang mengaji agama ni, bab agama ni biasanya orang yang jenis ni pemurah lah macam tu. Kan? Kemudian apa lagi kalau orang tu contoh dia orang yang apa ni, buat perawat ataupun rawatan Islam. Kan? Tubuh yang buat rawatan Islam ni biasanya kadang tak ambil bayaran pun. Tak ambil bayaran. Macam tu. Contoh paling mudah ialah Darul Syifa kan. Darul Syifa ataupun Tuan Guru Harun Din dulu. Mana ada? Kita ambil bayaran kalau dia buat rawatan. Dan ilmu yang dia ada pun semua habis diturunkan. Semua ilmu perubatan dia tahu tu semua dia habis turunkan. Berbeza dengan contohnya Tok Bomo. Berbeza dengan Tok Bomo, Tok Pawang dan sebagainya. Biasanya orang-orang macam ni, mereka ni jarang share ilmu, jarang berkongsi ilmu. Malahan mereka tak nak, kadang-kadang nak share ilmu dengan orang lain. Sebab nanti akan habislah periuk dia. Periuk nasi dia akan habislah. Kalau seandainya dia akan share orang lain. Tapi kalau perubatan Islam lain, Semain Khamis ke kan, mereka ajar turun ilmu, semua ilmu tu diturunkan. Itu sebabnya waktu anak murid ramai. Macam Harundin saja, arwah Harundin pun sampai 10,000 anak murid dia. Tapi tak semualah yang buat rawatan tu. Ada yang buat rawatan, ada yang hanya sekadar belajar ilmu ni, dapat ilmu, dapat ijazah, dah habis. Lepas tu tak ke mana ilmu tak tahulah. Tapi tetap dikira anak murid dia sebab ada ijazah. Kalau 10,000 orang yang ambil ijazah kan, Darul Syifa, kemungkinan besar dalam 3,000 je yang ada buat rawatan. Membuat rawatan. Yang lain tu hanya sekadar untuk ilmu sajalah, pengetahuan macam ni je. Tapi nak tengok kepada kita perbezaan kan, perubatan Islam dengan perbezaan dengan orang kata yang sihir ke, tok bomoh ke dan sebagainya. Biasanya mereka ni jarang nak kongsi ilmu lah dengan orang lain. Tapi dalam konteks Islam ni, kita jangan menyembunyikan ilmu, wala taktumunah. Jangan sembunyikan ilmu. Tapi dalam kita nak menyampaikan ilmu pun tuan-tuan, kan, kita pun kena tengok juga orang yang kita nak bagi ilmu tu sesuai ke tak sesuai. Kalau kita nak ajar tu budak kecil lah, budak sekolah rendah, takkan kita nak bagi dia ilmu tentang orang kata tarikat ni dan sebagainya. Tak sesuai lah. Dia tengoklah kepada siapa dia punya pelajar dia. Kalau kita nak mengajar contohnya nahwu sorab, ilmu balaghah macam ni kan, kita nak mengajar ilmu balaghah. Kita nak mengajar tentang ilmu apa tu, ilmu bayan. Kita nak mengajar ilmu tentang ilmu ma'ani, kemudian ilmu badi' nak ajar. Sedangkan orang yang diajar tu tak tahu asal apa-apa. Asal bahasa Arab pun tak tahu. Apa beza isim, fi'il dan huruf? Apa? Isim, fi'il, huruf. Isim tu apa Ustaz? Fi'il tu apa Ustaz? Huruf tu apa? Tak tahu. Benda basic pun tak kenal. Macam mana kita nak mengajar benda tinggi? Ilmu ma'ani, ilmu bayan, kan, isti'arah, kan, kinayah, tak? Musyabbah bih, musyabbah bih, ista'arah. Benda-benda yang tinggi-tinggi ni tak boleh kita nak ajar pada orang yang tak ada basic. Dia tengok juga siapa yang kita nak ajar tu sesuai atau tidak. Kalau sesuai barulah kita share ilmu tu. Mana nak share ilmu pun tengok keadaan dia macam mana. Betul kan? Itu. Baik, seterusnya wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sebahagian daripada mereka itu,
sebagian puak daripada mereka, golongan ahli kitab tadi, la yaktumunal haq, mereka menyembunyikan benar-benar. Wa hum ya'lamun, padahal mereka tahu. Wa huwa at-tahrimu likitman. Jadi ayat ini merupakan pengharaman kepada penyembunyian ilmu. Kama qalu ta'ala fi syahadah, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam syahadah. Dan wa may yaktumha fa innama ismul qalbu. Barang siapa yang menyembunyikannya, maka sungguhnya dia akan berdosalah. Berdosalah jiwa dia, hati dia. Macam tu. Jadi kat situ nampak pada kita tak boleh menyembunyikan ilmu. Kalau golongan-golongan ahli kitab, banyak kalau mereka itu menyembunyikan ilmu. Malahan mereka mengubah, bukan saja mereka menyembunyikan ilmu, maka mereka merubah isi-isi kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan sebagainya. Yang masih kekal terpelihara ialah Quran. Quran ni masih lagi terpelihara. Kerana Matan Nasri menyebut dalam Quran, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Quran dan kamilah yang menjaga dia. Kamilah yang meliharanya. So makna Quran ni akan sentiasa dijaga, terpelihara. Apalagi kalau ramai pula hafiz Quran. Ramai pula hafiz Quran kan? Macam tu. Hafiz Quran ni sebenarnya mereka ni lah yang akan menjaga Quran tu. Pada permulaan Islam, Nabi memang menegah. Pada permulaan Islam, bila Nabi dah wafat, maka tak dibenarkan membukukan Quran. Pada permulaan Islam lah. Bila setelah Nabi wafat, maka terdapat larangan daripada membukukan Quran. Larangan. Sebab apa? Nabi tak pernah suruh membukukan Quran. Cuma para sahabat hanya mencatat pada pelepah tamar, kepada kulit apa ke, kulit binatang sebagainya, maka dia tulis dalam benda tu. Dan banyak kalangan sahabat masa tu, masa ada Nabi, ramai yang hafal Quran. Ramai yang hafal Quran. Jadi tak ada perintah untuk membukukan Quran. Tetapi apabila ramai para sahabat yang terbunuh dalam peperangan melawan golongan murtad, riddah, golongan murtad, contohnya peperangan di Yamamah, sebanyak 70 orang sahabat yang hafal Quran telah pun terbunuh dalam peperangan tersebut. Maka barulah ada inisiatif kan supaya dibukukan Quran tadi. Barulah inisiatif untuk bukukan. Tu yang pada permulaan pada zaman apa tu? Pada Sayyidina Abu Bakar barulah dah ada permulaan dibukukan Quran. Macam tu. Bila dibukukan Quran kali pertama, permulaan dia okey. Lepas tu ada kecelaruan di segi pembacaan. Kecelaruan di segi pembacaan Quran. Maka akhirnya Quran dibukukan pada kali kedua pada zaman Sayyidina Osman. Tu yang ada Rastam Osmani. Tu yang wujud Rastam Osmani itu dibukukan Quran kali kedua dengan mengambil mushaf yang ada dalam simpanan Hafsah, isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa berlaku kecelaruan tadi? Kerana Islam masa itu dah berkembang. Bila Islam dah berkembang, ada Quran yang dihantar ke mana? Ke Mesir, ke Syam, kan? Ke Afrika dan sebagainya. Jadi mana tempat-tempat jajahan Islam ni, maka Quran dihantar sana. Tapi kemudian berlaku kecelaruan dari segi pembacaan dia, dari segi orang kata apa tu, dia wajah kiraat yang ada berlaku berbeza macam tu. Maka akhirnya minta supaya dibukukan semula Quran, diambil pada naskah yang asal daripada Hafsah, isteri baginda Rasulullah. Kemudian dibukukan semula dan semua masa-masa lain itu dibakar. Maka dibuat naskah yang baru. Yang lama-lama semua dibakar sebab ada berlaku kecelaruan. Baru daripada itulah maka Quran tadi dibukukan sampailah sekarang. Baik, seterusnya waqala ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Wa man ahsanu qawlan, maka siapakah yang terlebih baik nisbah perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala, wa 'amila shalihan, dan mengerjakan amalan soleh.
Ini ayat berkenaan dengan tentang ta'lim juga ni. Bukan saja ta'lim, da'i lagi, mengajar. Sebab dalam konteks kita mengajar ni ada macam-macam jenis mengajar. Ada yang mengajar duduk dalam kelas ni mengajar je. Ada yang menulis. Ada ulama yang mengajar dan ada yang menulis. Gitu. Ada yang orang dia tak mengajar tapi dia hanya menulis. Ada yang mengajar saja, menulis tak ada. Ada yang berdakwah. Berdakwah terus kan. Straight dakwah, mana turun pada ke lapangan, pergi lapangan terus berdakwah. Dakwah bil hal. Kan kalau dakwah pun ada dakwah bil lisan, dakwah bil hal. Makna dakwah dengan lidah, bercakap, berceramah. Kemudian ada yang dakwah bil hal, makna mewujudkan environment suasana Islam dalam kehidupan dia. Maka orang lain pun melihat Islam ni, akhirnya mereka masuk Islam. Dengan perkataan, kadang dengan satu perkataan yang baik je orang tertarik Islam. Kita tak tahu. Kalau Allah Ta'ala nak bagi hidayah, tunjuk tuan-tuan, sikit dia kita cakap tapi benda tu manfaat kepada orang yang dengar tu, insya-Allah. Kan? Dia menerima Islam. Jadi kemudian nak masuk Islam ni pula kena usaha cari. Tak boleh orang kata tiba masuk Islam, tak ada. Mesti ada usaha dan ikhtiar. Contohnya golongan-golongan orientalis barat kan, ada masuk Islam kan. Saintis-saintis barat ada masuk Islam. Mereka masuk Islam tu hasil daripada mereka buat kajian. Kalau separuh daripada saintis ni kan, dia buat kajian dulu. Dah ada kajian baru dia dapat hidayah. Tak ada kajian dia tak dapat hidayah. Susah sikit kan. Maknanya dalam proses belajar, mengkaji, mengajar dan sebagainya, belajar, maka akhirnya dia masuk Islam. Macam tu. Baik, antara golongan ahli kitab Islam siapa dia tuan-tuan? Antara golongan kita pada Nabi SAW ialah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Ini adalah katakan orang kuat lah di kalangan orang Yahudi. Dia ni macam pendeta Yahudi lah. Dia ni orang kata pakar rujuk. Saya katakan pakar rujuk. Banyak orang Yahudi rujuk pada dia. Tapi tak macam mana kan? Dia ada beberapa soalan. Satu hari dia tanya pada Nabi, "Ya Muhammad, aku nak tanya kamu beberapa soalan. Kalau kamu boleh jawab soalan ini, saya masuk Islam." Dia kata. Tanyalah apa soalan dia. Nabi kata, antara soalannya, "Ya Muhammad," kan? "Ya Muhammad," dia kata, macam manakah bayi itu boleh lelaki dan perempuan?" Kan? Macam mana bayi itu boleh lelaki dan perempuan? Macam mana dia boleh menyerupai lelaki dan keluar perempuan? Soalan pertama. Kemudian apa yang diharamkan oleh Nabi Ishaq? Apa yang diharamkan oleh Nabi Ishaq ketika dia terkena penyakit, dia sakit macam tu, maka ada benda yang diharamkan daripada dia makan. Okay? Maka Nabi pun jawablah dan soalan-soalan tu. Kemudian Nabi kata, apabila benih lelaki itu lebih kuat daripada benih perempuan, mana air mani lelaki itu lebih kuat daripada air mani perempuan, maka lahirlah anak lelaki. Kalau benih perempuan itu lebih kuat daripada benih lelaki, maka lahirlah anak perempuan. Gitu. Kemudian apa yang diharamkan oleh Nabi Isa atau sahaja ketika dia sakit, itulah makan daging unta. Mana ada soalan-soalan lah yang boleh yang dijawab, ditanya dan akhirnya Nabi jawab. Dan soalan itu betul. Maka bila betul soalan tadi, maka Abdul Salam kata, kan, ia masuk Islam. Maka akhirnya dia syahadah, dia masuk Islam. Kemudian dia kata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, kamu tahu tak? Kan, sebenarnya orang Yahudi ni orang yang sangat memusuhi orang Islam." Dia kata. Orang Yahudi ni sangat musuh pada orang Islam. Kamu tahu tak, aku ni semasa Yahudi, aku ni orang yang menjadi pakar rujuk kepada orang Yahudi. Nanti kalau saya masuk Islam ataupun semua Islam ni, sudah tentu orang Yahudi akan marah dengan saya.
Walaupun sebelum ni mereka respect dengan saya. Betul ke? Dia kata ya. Kalau tak percaya saya tunjukkan. Maka dia pun tunjukkanlah. Tiba-tiba lalulah beberapa orang Yahudi. Dia kata, wahai sahabat-sahabatku, aku telah masuk Islam. Betul kau masuk Islam? Ya, saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah, kan? Dan Muhammad Rasulullah. Celaka engkau, dia kata. Kan? Celaka engkau. Mana kawan dia tadi, Yahudi tadi, semua marah dengan dia. Memang mereka ni memang musuh Islam lah. Tak suka dengan Islam ni. Baik, seterusnya tuan-tuan. Jadi dalam ayat tadi, wa man ahsanu qawlan mimma da'a ila Allah wa amila shalihan faqala innani minal muslimin. Siapakah yang terlebih baik perkataannya, nisbah perkataan daripada orang yang menyeru kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala dan menyeru kepada amal soleh. Jadi maknanya nak kata pada sini, mana golongan-golongan pendakwah ni, dai pendakwah golongan yang kan perkataannya memang bagus, mengajak untuk mengajak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tugas pendakwah ni tugas yang mulia. Tugas yang mulia tuan-tuan. Jadi kalau kita mengajar mana-mana berkenaan dengan Islam. Dan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Hendaklah kamu menyeru kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmah dan juga mau'izatil hasanah dan juga peringatan yang baik. Peringatan yang baik. Ini pun sama juga ayat yang mengajak kita menyeru kepada agama Allah Taala. Dan juga firman Allah Taala Al-Quran, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan mengajar mereka itu akan kitab dan juga hikmah. Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Tuan-tuan. Wa ammal akhbar, dan adapun ada satu hadis faqalu sallallahu alaihi wasallam, itulah Nabi SAW pernah bersabda, lamma bu'isa Mu'az ila Yaman, ketika dia Nabi melantik Mu'az ke negara Yaman. Apa disebut oleh Nabi ketika melantik Mu'az ke Yaman? Dia kata, li ayyahdihillahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Dia kata, kerana sesungguhnya kan seseorang itu mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Taala, daripada hasil daripada kamu yang dakwah pada dia, khairul laka, lebih baik bagi engkau, minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan apa-apa yang terdapat dalamnya. Mana tugas pendakwah tadi, satu tugas yang mulia, satu tugas yang murni, kerana tak semua orang ni Allah Taala pilih sebagai pendakwah. Tak semua orang pilih, Allah Taala pilih. Kalau jadi guru takmir pun tuan-tuan, tak semua orang boleh dilantik sebagai guru takmir. Nak jadi guru takmir pun mesti ada temuduga dulu. Temuduga. Kalau tak lulus temuduga, tak boleh jadi guru takmir. Nak ambil tauliah mengajar betul juga dengan Datuk Mufti. Kan? Kalau tak ada kata tak ada kita punya background berkenaan Islam, jadi macam mana nak diluluskan sebagai pendakwah, sebagai guru-guru, nak bagi tauliah dan sebagainya. Kerana ini tugas yang berat. Sebab nanti kalau kita cakap benda tak elok, tak betul nanti, maka sudah tentu kita pun jadi isu pula. Kan? Gitu. Waktu saya balik daripada Indonesia tu, saya ambil tauliah. Saya ambil tauliah tahun 95. Saya dah ambil tauliah dah. Gitu. Di masa tu dengan Syekh Murtada. Ingat kan Syekh Murtada? Masa tu pula bawa habis mesyuarat. Mana jawatan kuasa fatwa kan saya. Mesyuarat jawatan kuasa fatwa, bawa mesyuarat. Lepas tu ada sesi temuruga. Antara yang dipanggil saya lah untuk temuruga macam tu. Macam-macam soalan ni. Dalam tu tuan-tuan ada 10 orang lebih kurang. Panel tu 10 tanya soalan. Warning dah menjawab. Soalan fiqh ada, soalan tauhid ada, soalan tasawuf ada. Semua ada soalan. Macam-macam soalan tanya. Alhamdulillah lah. Lepaslah itu. Sampailah sekarang lah tauliah tu. Masih ada lagi. Okay, InsyaAllah. Sekadar itulah tuan perbincangan kita malam ni. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Masih syak pun dah lebih. Saya buka pertanyaan tuan-tuan. Kalau ada pertanyaan. Ada? Ya.
Yang mana? Imam Hanafi tu tak ada pula dia sebut masuk Islam. Tak ada. Dia tak tahulah cerita dia tak habis ke. Cerita tu terdapat dalam kisah imam-imam mazhab. Dia ada tebal buku tu, kan? Dia ada empat imam disebut yang cerita tu. Pertama Imam Hanafi, lepas tu cerita Imam Syafi'i, Maliki, Syafi'i dan juga Hambali. Empat imam tu disebut cerita dalam tu. Panjang macam cerita dalam tu. Imam Hanafi tu ada lagi cerita. Banyak cerita lain. InsyaAllah akan datang kita kongsilah. Gitu. Cerita Hanafi belum, cerita Imam Syafi'i lagi tu. Belum kata Maliki lagi. Banyak kisah kan. Dalam cerita. Tapi dalam cerita tadi tak sebut sama ada dia masuk Islam ke tidak, tak sebut. Tapi dia ada mengikuti pengajian. Gitu. Wallahu alam. Okey, lain soalan? Tak ada? Tak ada, itu tutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina shaliha wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasyana fata ya alim wa lana qulubana bi nurin ma'rifataka wa ta'ana qutu alal bid. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Fahassana bi zaitil jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamut. Allahumma sirf anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najjina minat ta'ni wa tu'nul bala bi lutfika ya latif ya khabir ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.